Sambungan lagi. Maka keluarlah roh itu dengan bau busuk yang melebihi bangkai. Ia lalu dibawa ke pintu bumi. Maka para malaikat di tempat itu berkata, alangkah busuknya bau ini. Lalu ia dibawa ke tempat roh orang-orang yang kafir. Subhanallah, Allahu Akbar. Alam kubur adalah tempat pertama alam akhirat. Cerita tentang himpitan kubur dan sebagainya. Okey. Pertanyaan kubur. Suatu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Qalu, "Wa ma nadamatuhu?" Ya Rasulullah, qala, "In kana musinan nadima an la yakuna azdada, wa in kana musian nadima an la yakuna naz'a." Maksudnya, setiap yang meninggal dunia pasti menyesal. Para sahabat bertanya, menyesal atas apa? Wahai Rasulullah SAW, baginda menjawab, jika dia orang baik, dia menyesal kerana tidak menambah kebaikannya. Jika dia orang jahat, dia menyesal kerana tidak berhenti daripada kejahatannya. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu Nabi sebut, semua orang mati akan menyesal. Orang yang baca Al-Quran 1 juzuk menyesal, ya Allah, kenapa aku tak baca 5 juzuk dulu satu hari. Orang yang baca 5 juzuk pun menyesal, ya Allah, kenapalah dulu aku hanya baca 5 juzuk sehari, tak baca 10 juzuk. Bahkan orang yang baca 10 juzuk sehari pun menyesal. Apatah lagi orang yang tidak membaca Al-Quran dalam satu hari. Orang yang solat 5 waktu menyesal, kenapalah tak tambah solat awabin. Orang yang tunaikan solat awabin pun menyesal, kenapalah tak tambah solat awabin yang 2 tu jadi 4. Kenapalah tak tambah lagi solat-solat sunat yang lain. Apatah lagi orang yang tidak solat. Orang yang bersedekah RM5 menyesal, RM10 menyesal, RM20 menyesal, RM50 menyesal, RM100 pun menyesal. Kenapa aku tak sedekah lebih banyak? Kalau tidak, sudah tentu banyaknya pahala yang aku akan nikmati di alam kubur ini. Apatah lagi yang sedekah RM1. Allahu Akbar, subhanallah. Itulah saatnya manusia menyesal demi penyesalan. Maka menyesallah kita di dunia sebelum kita menyesal di saat tersebut. Allahu Akbar. Seterusnya saya ingin membacakan tentang perihal azab kubur. Apakah penyebab kepada azab-azab kubur? Nabi SAW bersabda, yusallitu ala kafiri fi qabrihi tis'atun wa tis'una tinninan taldahu hatta taquma sa'ah falau anna tinninan minha nafakha fil ardi ma ambatat khadira. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah sekejap lagi ya kita akan edarkan tabung, tapi saya nak sentuh bab sedekah dulu sebelum tabung diedarkan. Akan diutus untuk orang kafir di dalam kuburnya 99 ular yang sangat besar. Semua menggigit dan mematunya hingga hari kiamat. Anda seekor sahaja daripada ular ini keluar di dunia akan menyembuhkan racunnya ke tanah, maka tidak akan tumbuh tumbuhan di muka bumi. Imam Al-Ghazali berkata, jangan hairan dengan bilangan ular yang banyak ini, kerana bilangan itu sebanyak bilangan akhlak tercela yang dimilikinya, seperti sombong, riak, hasad, dengki, dendam dan sifat-sifat buruk yang lain. Penyebab azab kubur ialah yang pertama, an-namimah, adu domba. An-namimah, adu domba. Muslimin muslimat sekalian, pengadu domba ini dia lebih berat daripada pengumpat. Ini di antara sebab azab kubur yang tidak akan diselamatkan. Maksudnya walaupun dia beramal soleh dan sebagainya, kalau dia an-namimah, pengadu domba, dia akan diazab oleh Allah dengan azab kubur yang sangat dahsyat. Okey, cuba kita duduk tegak sekejap. Angkat tangan kanan, letak atas bahu orang sebelah. Okey, urut sikit orang sebelah. Urut sikit sambil cakap, Assalamualaikum. Saya nak cakap sikit. Janganlah tidur. Kesian Ustazah.
Beria ceramah. Okey, angkat tangan kiri. Letakkan bahu sebelah. Okey, sambil rukuk cakap. Saya pun nak cakap sikit. Awak pun samalah. Jangan pandai cakap orang je. Awak pun nampak cakap ya je. Alhamdulillah. Okey, pusing depan.